أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Saya doakan tuan-tuan semua sihat walafiat sentiasa dan juga sentiasa bahagia. Lagi-lagi lebih-lebih lagi bila kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif dalam program My Quran Time, baca, faham, amal. Dan alhamdulillah pada hari ini saya tidak keseorangan. Buat pertama kalinya saya digandingkan bersama dengan Ustaz Tarmizi tanpa Ustaz Fazrul. Tanpa Ustaz Fazrul, saya digandingkan bersama Ustaz Tarmizi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Syekhna. Tuan-tuan dan puan kita nak ucap jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa kerana dapat berkongsi ilmu dengan kita, memandangkan guru kita Al-Fadhil Ustaz Fazrul sekarang sedang berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, kita doakan alhamdulillah kita doakan supaya Ustaz Fazrul selamat pergi, selamat pulang dan insya-Allah mendapat haji yang mabrur. Begitu juga dengan jemaah para jemaah yang lain. Amin. Jadi insya-Allah pada hari ini tuan-tuan kita akan berbincang ataupun berbicara tentang surah Al-Hadid, iaitu halaman yang ke-537 dan juga dia bermula pada 537 sehinggalah ke 538. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, apa kata kita lihat dahulu pada sinopsis kumpulan-kumpulan ayat yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Kalau kita lihat tuan-tuan, surah Al-Hadid, jadi dia adalah sebuah surah Madaniyah yang bermula daripada ayat yang ke-537 dan bersambung ke ayat 538. Jadi bermula daripada ayat 1 sehingga ayat ke-6. Maka di situ bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap saat dan sebab-sebabnya. Yang kedua, kumpulan ayat yang kedua adalah dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, iaitu perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul serta dorongan untuk berinfak. Dan kalau kita lihat pula pada ayat yang seterusnya akan dibicarakan tentang ada hukum hakam yang lain yang insya-Allah akan dijelaskan pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi sebelum kita mula mentafsir, sebelum kita mula untuk mentadabbur ayat-ayat ini, saya ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz, sahabat saya sendiri, seorang qari yang tuan-tuan sedia maklum dan kenal sudah sekian lama, yang mana saya sebenarnya setiap kali saya mendengar dia baca tu rasa hati tu rasa sangat, orang kata apa, tenang sangat rasa bacaan dia. Jadi Ustaz, tolong saya nak mempersilakan Ustaz untuk baca daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-6. Ya. Tafadhal mashkura. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif Musa, sahabat saya juga merupakan guru saya, subhanallah, guru kita semua pada hari ini. Apa khabar semuanya, ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat My Quran Time.
kita bertemu pada hari ini, dan kita nak baca permulaan ayat ayat pertama sehingga ayat yang ke-6 surah Al-Hadid. Dipanggil juga antaranya surah Musabbihat kan, yang dimulakan dengan tasbih. Antaranya ada, tak silap saya doktor, ada 7 kalau tak silap antaranya kan ada dimulakan dengan ni kan, tasbih ni kan. Jadi sebelum kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mula dulu ataupun kita baca sama-sama doa kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, amin ya rab. Kita nak mula ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 dengan bacaan Murattal Bayati, insya-Allah. Kita cuba, jom baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz Sarmizi atas bacaan yang begitu baik. Kadang-kadang kita bila kita mendengar bacaan-bacaan sebegini, ia akan lebih menenangkan hati kita kerana Al-Quran itu memang
dia akan menenangkan hati seseorang bila mana dia mendengar, bila mana dia membaca. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam tadabbur, jangan lupa tuan-tuan untuk tekan butang like, tekan butang share di Facebook ataupun di mana-mana platform yang mana tuan-tuan sedang tonton, ya. Surah Al-Hadid, surah besi. Al-Hadid tu terjemahannya adalah besi. Kenapa dinamakan sebagai surah Al-Hadid? Kerana disebutkan besi pada ayat yang di belakang-belakangnya, Ustaz Tirmizi. Betul. Ayat yang ke-25, wa anzalnal hadida fihi ba's. Jadi kami menurunkan besi yang padanya ada kekuatan. Jadi bersempena dengan penggunaan kalimah Al-Hadid di situ, maka surah ini dinamakan sebagai surah besi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Maka apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Hadid adalah satu surah antara surah-surah musabbihat. Surah-surah musabbihat yang mana ia dimulakan dengan tasbih. Subhanallah. Dan menariknya Ustaz Tirmizi, kalau kita lihat, ya, dia ada kaitan pada ayat yang terakhir di dalam surah Al-Waqiah. Masya-Allah. Betul. Di dalam surah Al-Waqiah, pada ayat ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung. Kemudian bila masuk sahaja ke surah Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Tengok betapa cantiknya Allah Subhanahu wa taala menyusun Al-Quran. Jadi di dalam ayat ini kita faham bahawa semua benda yang ada di atas langit, semua benda yang ada di atas bumi dan juga di langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mereka bertasbih kepada Allah? Semestinya Ustaz, bila kita bertasbih bermaksud kita mensucikan Allah daripada sebarang sifat-sifat yang lemah ataupun sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka disebutkan selepas itu wa huwal azizul hakim, kerana Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, kita perlu sedar bahawa segala apa yang ada di langit dan bumi mereka bertasbih kepada Allah, walaupun kita tidak mendengar dan kita tidak faham. Kerana itu disebutkan di dalam surah Al-Isra, wa in min syai' illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap benda bertasbih kepada Allah walaupun kamu tidak memahami tasbih-tasbih mereka. Jadi janganlah kita jadi bongkak dan janganlah kita jadi sombong, tidak mahu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung pula pada ayat yang kedua. Okey, kalau disebutkan di penghujung ayat yang pertama, wa huwal azizul hakim, Allah maha penguasa, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, disebutkan pula pada ayat yang kedua, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ini satu lagi sebab kenapa kita perlu bertasbih kepada Allah, kerana Allah memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi, kan? Dan pemilikan Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah satu pemilikan seperti mana Ustaz tu, handphone siapa tu Ustaz? Sayalah. Handphone Ustaz. Betul. Kan? Tapi tak sama. Ya, handphone itu bila-bila masa saya boleh rampas, betul, saya boleh ambil, boleh kena curi. Masya-Allah. Tapi pemilikan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilikan yang sempurna, la yunazi'uhu munazi' wa la yusyarikuhu musyarik. Yang mana tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk nak melawan Allah Subhanahu wa taala dalam pemilikannya, dan tidak ada sesiapa yang boleh berkongsi sama. Tidak ada. Ini adalah pemilikan Allah yang mutlak, milik Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumit. Ini satu lagi perbuatan yang ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk dibuat oleh sesiapa pun. Menghidupkan dan mematikan. Kan? Siapa yang boleh hidupkan dan matikan? Tak ada siapa. Kalau doktor cuba hidupkan, itu bukan kita kata menghidupkan, itu nak menyelamatkan, kan? Contoh kalau patient tu dah pengsan apa semua, doktor pakailah macam-macam, itu kita tak panggil menghidupkan. Kita panggil nak menyelamatkan ke, kan? Ataupun nak memberikan treatment lah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa taala mematikan yang hidup. Yuhyi wa yumit. Tidak ada sesiapa yang mampu berbuat demikian melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mula menyifatkan diri dia. Kenapa Allah menceritakan perkara-perkara ini?
Kerana tuan-tuan, biasalah kita ni, kalau orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tidak mengenali Allah dengan sifat-sifat yang Dia sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, bagaimana kita nak menghayati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jadi kerana itu disebutkan dalam ayat yang ketiga, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir, yang zahir dan yang batin. Dalam erti kata, Allah lah yang paling awal sekali. Kan, kalau kita sebagai makhluk, kita ada permulaan. Betul tak? Kita mula daripada kehidupan kita di dunia, bermula daripada kita dilahirkan. Betul. Kemudian pengakhiran kita bila mana kita dimatikan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tiada permulaan baginya, kerana Dialah yang awal, dan Dia tiada pengakhiran baginya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha kekal. Kalau tuan-tuan ingat lagi, disebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di atas bumi akan hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang akan kekal adalah Tuhan yang maha perkasa ataupun yang maha mulia. Jadi disebutkan di sini al-awwal wal akhir wal zahir. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha zahir, dalam erti kata kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu zahir pada manusia, di mana kita boleh lihat, kalau kita lihat atas muka bumi ni, macam-macam benda ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala ciptaan-ciptaan ini menunjukkan ataupun menzahirkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana secara logik tidak ada satu ciptaan melainkan perlu kepada pencipta. Tak ada benda yang boleh terlahir dengan sendiri sahaja. Dia perlukan kepada pencipta. Jadi di situ kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala terzahir melalui kewujudan kita semua. Ya. Kemudian al-batin, Allah maha batin. Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala ini tersembunyi. Tersembunyi dalam erti kata apa tuan-tuan? Tersembunyi dalam erti kata tiada yang dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melainkan apa yang Dia bagi tahu kepada kita melalui Al-Quran ataupun melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini semua, macam mana kita nak kenal Al-Quran, macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu membaca Al-Quran dan kita perlu mendengar kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui setiap sesuatu. Kemudian kita masuk pula pada ayat yang keempat pada halaman yang ke-538, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu Dia bersemayam di atas arasy yang layak dengan kesuciannya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Maksudnya ayat ini menyifatkan ataupun menjelaskan kepada kita bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni maha luas, merangkumi segala-galanya. Tidak ada suatu perkara pun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Dia tahu apa yang masuk ke bumi, Dia tahu apa yang keluar daripada bumi, Dia tahu apa yang turun daripada langit, Dia tahu apa yang naik ke sana, kan? Kerana antara benda-benda yang naik adalah apa? Al-a'mal as-salihah. Amalan-amalan salih akan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyebut wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dalam erti kata Allah bersama-sama dengan kita dari segi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi Allah mengetahui segala benda yang kita buat. Jadi di sini terselah konsep al-ihsan, di mana kita anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita melihatnya, dan walaupun kita tidak melihatnya, maka ketahuilah bahawa Allah melihat kita. Kemudian wallahu bima ta'maluna basir. Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat apa yang kamu lakukan. Kemudian diulang sekali lagi, lahu mulkus samawati wal ard, ya, dan miliknya kerajaan langit dan bumi, wa ilallahi turja'ul umur, dan kembalinya dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak, kan? Kekuasaan Allah yang mutlak di mana segala perkara akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita semua,
kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-6, masih lagi kita menceritakan tentang kekuasaan Allah. Betul, ni kalau nak cerita tak habis. Betul tak? Betul. Jadi kerana itu diceritakan sedikit di sini, diceritakan sedikit di sana, sesuai dengan konteksnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut yulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan Allah memasukkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimum bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala isi hati. Jadi tuan-tuan, kita lihat dahulu, terlebih dahulu kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Kalau kita lihat perkataan pada ayat yang ke-6 yang baru kita sebutkan tadi, walaja, yang bermaksud masuk, di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke siang. Dan perkataan ini disebutkan 14 kali ya Ustaz. Memasukkan 14 kali disebut dalam Al-Quran. Dan cara walaja ni Ustaz, kalau kita nak sebutkan, yulish, maksudnya dia bukan masuk sembrono macam tu. Dia masuk dengan perlahan-lahan dan cantik. Kan? Sebab tu kalau siang Ustaz, yulijul laila fin nahar, siang dia nak masuk ke malam tu ataupun malam masuk ke siang, dia bukan macam kita buka lampu. Betul. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ni buka lampu. Pukul 12 tengah hari, tiba-tiba matahari keluar macam tu. Kan? Betul. Tak kepening kepala kita. Jadi antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam itu ke dalam siang dengan begitu cantik. Pertukaran tadi. Ya, pertukaran dia. Daripada malam tiba-tiba kita nampak ada biru sikit. Kan biasa kita pergi tengok sunset lah, sunrise lah. Mana cantik tu orang nak menghayati. Betul. Tu kehebatan Allah SWT. Sepatutnya kena menghayati kebesaran Allah. Masalahnya dijadikan tempat tu tempat-tempat yang romantik semata. Kan? Itu masalahnya. Kadang-kadang tengok sunset tapi tak pergi solat Maghrib. Masalah juga. Betul. Ya? Untuk bertambah iman lah sepatutnya. Sepatutnya kena bertambah iman. Jadi saya rasa kita perlu menyedari bahawa kalimah tadi yang kita sebutkan, yulijul laila fin nahar, memasukkan itu adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetapi kadang-kadang kita lupa dan alpa. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Kita pun ada kongsi tadi, doktor kongsikan kepada kita perkataan walaja tadi. Masuk tu masuk cantik. Masuk kan? Tu masuk cantik. Bukan masuk macam buka lampu tu. Sakit mata kita contoh kan. Jadi subhanallah. Dan dalam kehidupan kita ni, bayangkan kalau malam kita tak ada bintang, tengok dongak ke langit, tak ada bintang malam, contoh. Itulah keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan ayat yang berikutnya, kita nak singgah seketika ke ruangan tajwid kita. Kita nak melihat hari ini sebutan huruf Dad, iaitu menyempurnakan sebutan huruf Dad yang terdapat dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-11. Ada 1, 2, 3 kali kita ulang menyebut huruf Dad dalam ayat yang ke-11. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Sadaqallahul azim. 3 kalimah dekat mana ibu ayah sekalian perhatikan, tanda, buat tanda dekat Quran kita ataupun nota kita kan.
Pertama yuqridu, dad balik depan. Yuqridu satu. Yang kedua qardan, qardan tempat yang kedua. Dan tempat yang ketiga iaitu pada kalimah fayudha'ifahu, fayudha'ifah. Baik, ketiga-tiga tempat ini huruf dad ini berbaris. Jadi kita kena pastilah dekat mana tempat letak huruf dad, iaitu tepi lidah kan. Tepi lidah, bila kita sebut tu tepi lidah kita kena pada gigi geraham sebelah kiri atau sebelah kanan ikut keselesaan. Fayudha tepi lidah, fayudha qardan yuqridu, kan jangan letak hujung lidah tu jadi dal, waladdallin jadi do, tepi lidah. Jadi bila kita kenal pasti dekat mana tempat keluar dia, insya-Allah kita belajar pula apa sifat dia, ada tebal dan sebagainya. Jadi itu ulang kaji kita sedikit untuk huruf dad pada hari ini. Mudah-mudahan ibu ayah sekalian dapat mencuba dan buat latihan dan dapat semak dengan guru-guru kita pula, insya-Allah taala. Wallahu alam, selamat mencuba. Terima kasih. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Tarmizi atas penjelasan yang sangat menarik tentang tajwid ya. Huruf dad ya Ustaz. Huruf dad ni memang antara huruf yang paling sukar untuk kita nak sebut. Ya. Dulu saya masa belajar masa kecil-kecil dulu Ustaz, bila kita dengar tentang huruf dad ni, bila dia kata letak lidah, saya membayangkan hujung lidah. Jadi bila nak baca tu macam mana Ustaz? Hujung lidah cuba letak sebelah tepi. Bahaya tu. Tak terbaca. Tak terbaca. Jadi semestinya bila kita nak mengaji tentang Al-Quran ni tuan-tuan, walaupun telah dijelaskan oleh Ustaz Tarmizi, perlu kepada kita untuk bertalaqi secara berdepan-depan ya. Lebih-lebih lagi huruf dad adalah satu huruf yang sangat complicated sedikitlah berbanding dengan huruf-huruf yang lain. Okey, sekarang kita berbalik semula pada halaman 538 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aminu billahi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, iaitu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian daripada harta yang dia menjadikan kamu sebagai penguasanya ataupun sebagai amanah. Kan, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia mendapat pahala yang besar. Ayat ni sangat cantik. Subhanallah. Sangat cantik. Allah memerintahkan kita agar kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian apakah bukti keimanan kita? Apakah bukti keimanan? Kita boleh masing-masing boleh kata saya beriman. Tetapi iman ini adalah keyakinan di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Jadi di dalam ayat ini apakah bukti keimanan? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Kamu infakkan daripada harta yang Allah telah jadikan kamu sebagai apa? Sebagai pentadbir. Kan? Maksud dia, sebab itu Nabi SAW menyebut as-sadaqatu burhan, iaitu sedekah ini adalah bukti, adalah dalil keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula mustakhlifin. Allah kata kita ni menguasai, maksud dia kita ni Ustaz Tarmizi, harta yang kita ada bukan sebenarnya milik kita sepenuhnya. Bukan sepenuhnya milik kita. Ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak Ustaz? Betul Ustaz. Harta yang kita ada hari ni, contoh Ustaz Tarmizi tadi kata ada berapa? 10 juta dalam banknya Ustaz. Allahumma amin. Ya Rabbana. Jadi 10 juta tu kan, kalaulah Ustaz Tarmizi nanti sampai ke satu masa kita semua akan pergi ya Ustaz, maka harta itu akan pergi kepada orang lain. Betul. Jadi adakah kita masih memiliki harta tu? Kita tidak boleh kata ini duit aku nak bawa sampai ke mati, letak dalam kubur, tanam sama-sama. Tak boleh. Duit itu tetap akan dipindahkan daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Jadi kita sebenarnya manusia tiada pemilikan yang penuh. Semua harta ini adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang perlu kita buat? Apa yang kita perlu buat adalah kita perlulah memberi infak agar kita menunaikan hak harta ini ke atas kita, ke atas diri kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, wama lakum la tu'minuna billah war rasul yad'uukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Pada ayat yang ke-8, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu dan dia telah mengambil janjimu jika kamu orang-orang yang beriman. Lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan logik di sini bahawa kenapa kita tidak beriman kepada Allah sedangkan telah pelbagai dalil-dalil yang Allah telah berikan kepada kita. Seorang manusia yang kalau dia akidah dia ataupun pemikiran dia di atas fitrah, nescaya dia akan beriman dengan Allah dan Rasulnya. Masalahnya bila satu
bila satu apa nama ni, seseorang itu bila mana akidah dia tidak berlandaskan kepada fitrah, itu yang dia mula ke sana dan ke sini, ya. Jadi tetapi sebelum kita nak pergi dengan lebih mendalam lagi, kita nak tahu apa tafsiran ni, kerana setiap ayat itu ada kaitan-kaitan dia. Tiba-tiba diri saya, hati saya rasa rindu nak dengar bacaan Ustaz Tarmizi, kan. Masya-Allah. Saya baru tersedar bahawa kita tak dengar lagi bacaan Ustaz. Jadi saya nak mempersilakan Ustaz untuk baca terlebih dahulu daripada ayat ke-7 sampailah ayat yang ke-11. Falyatafaddal mashkura. Masya-Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif. Kita tengah syok dengar di kupasan Dr. Allahu Akbar. Tapi tak apa, Doktor, kita baca sekejap sambungan ayat kita, iaitu ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Ibu ayah sekalian sudah bersedia? Anggut sikit. Okey, alhamdulillah. Kita nak cuba dengan bacaan Murattal Hijaz. Jom kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه
فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-6, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian daripada harta yang dia menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia akan mendapat pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung pada ayat yang ke-8, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu dan dia telah mengambil janjimu jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini sangat menarik di mana Allah mengatakan kepada kita semua, kenapa kamu tidak mahu beriman kepada Allah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dikenali ramai. Kalau di bumi Mekah tu Rasulullah digelar sebagai Al-Amin. Betul tak? Rasulullah tidak akan menipu. Kan? Rasulullah bukan dalam sifat dia bahawa dia menipu. Tidak. Kan? Ini dikenali sebelum kedatangan Islam. Namun selepas kedatangan Islam, maka perbagailah tuduhan yang dilontarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan di sini, wa malakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum. Pertama sekali Rasul telah pun menyampaikan hujah-hujah kepada kita. Hujah-hujah yang sepatutnya membuka pintu hati kita kepada keimanan. Dan yang kedua, wa qad akhadha mitsaqakum, dan kamu telah, dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji setia kamu. Di mana kalau kita ingat balik dalam surah, di mana Ustaz? Surah Al-A'raf kalau tak silap saya. Di mana kita semua telah memberikan janji setia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Maka mengapa kita pergi menyembah yang lain? In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ada juga para ulama yang menyebut al-mitsaq ke sini, iaitu perjanjian di sini merujuk kepada perjanjian bai'ah para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung pada ayat yang ke-9, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada hamba-hambanya apa dia? Ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda yang jelas. Kerana apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim, dan Allah sesungguhnya Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Okey, di sini kalau boleh saya nak fokus sedikit pada ayat rauf tu. Rauf, penyantun. Sebenarnya para ulama Melayu kita Ustaz, bila nak terjemahkan rauf ini, kita tidak jumpa perkataan yang sesuai sebenarnya untuk nak terjemah, kerana bahasa Arab ni adalah satu bahasa yang sangat tinggi Ustaz. Kan? Jadi apa yang kita boleh keluarkan di sini adalah Maha Penyantun. Kan? Kalau kita baca tafsiran dia, Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya tidak ingin berlaku sebarang mudarat kepada kita. Itu rauf, rafah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin sebarang mudarat berlaku kepada kita. Kan? Kerana itulah huwallazi, dia telah menurunkan ayat-ayat, petanda-petanda agar kita semua tidak berada dalam kegelapan kekufuran, bahkan kita semua boleh keluar dan memeluk Islam dan hidup dengan ajaran Islam dan hidup di dalam cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Ini menunjukkan satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat, orang kata apa ya Ustaz, macam mana kita nak kata rauf ni? Itulah masalah. Bahasa Melayu kita bila tak sampai ke standard bahasa Arab, memang menjadi satu kesukaran sebenarnya Ustaz untuk kita nak menterjemahkan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, terjemahan Al-Quran ni bukan mudah-mudah kita boleh buat tuan-tuan. Dia memerlukan kepada ilmu yang sangat tinggi, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung pula pada ayat yang ke-10. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard. Ya, dan mengapa kamu tidak menginfakkan harta kamu di jalan Allah? Subhanallah. Ditekankan sekali lagi tentang infak. Tuan-tuan, kita ni berada dalam 10 hari awal Zulhijjah. Antara hari-hari yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi pada 10 awal Zulhijjah ni tuan-tuan, kalaulah
tuan-tuan selain daripada kita semua sudah insya-Allah bercadang untuk menunaikan korban, maka kita berinfaklah juga tuan-tuan. Ada banyak tabung-tabung infak di luar sana, bahkan boleh juga infak di tabung gerakan Al-Quran kita ya Ustaz. Kan? Dan juga tuan-tuan kalau nak wakafkan, maka inilah peluangnya pada hari 10 hari yang pertama Zulhijjah, kerana amalan-amalan kita insya-Allah akan digandakan pahalanya. Kan, bahkan ada ulama yang khilaf mengatakan yang mana lebih afdal, 10 malam terakhir atau 10 hari yang pertama awal Zulhijjah. Kan, itu kita biarkan perbincangan itu kepada para ulama. Apa tugasan kita? Untuk beramal. Kalau ayat ini surah kita infak, maka kita infakkanlah apa yang kita ada. Jadi lihatlah pada ayat ini, wama lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan harta kamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Macam mana tu? Pusaka? Macam mana bagi Allah pusaka? Ya, maksud dia adalah tuan-tuan, akhir sekali semua benda yang kita nampak ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini segala apa yang kita nampak akan berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Maka tidak sama disebutkan di sini, tidak sama bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Ya. Ayat ini menjelaskan bahawa kita Allah Subhanahu wa taala dia melihat amalan kita dengan begitu detail. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia tidak pukul rata semua sama. Tak. Kerana apa? Kalau ayat ni merujuk kepada para sahabat, kita boleh lihat ada setengah para sahabat mereka beriman sebelum penaklukan kota Mekah. Dan mereka ini golongan yang kita katakan telah menempuh pelbagai ujian. Mereka disiksa, mereka dibunuh, harta mereka dirampas, mereka terpaksa berhijrah. Kan? Semestinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kelebihan yang banyak berbanding dengan para sahabat yang beriman selepas penaklukan kota Mekah. Tetapi cakaplah macam mana pun, mereka adalah golongan para sahabat. Para sahabat ni adalah golongan yang sangat mulia, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kemuliaan itu mereka dapat berdamping dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka semua para sahabat semua diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Jangan ada mulut kita yang ada sedikit pun perkataan yang memperkecilkan para sahabat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabat-sahabatku. Kan? Kalaulah kita berinfak mithla jabal Uhud dhahaban, kita berinfak setinggi jabal Uhud, bukit Uhud daripada harta emas, maka dia tidak akan sampai ke secupak ataupun separuh cupak daripada apa yang diinfakkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan maqam para sahabat yang sangat tinggi. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dalam pada itu juga setiap golongan itu Allah menjanjikan masing-masing kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan akhir sekali Allah menyebut man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang meminjamkan, menarik Ustaz, pinjam barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat kali ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Ya, jadi alhamdulillah, mari kita lihat terlebih dahulu resolusi kita pada hari ini. Kalau kita lihat apakah tindakan, apakah refleks kita ataupun tindakan kita? Yang pertama, kita perlu memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kedekatan diri, taqarrub kepada Yang Maha Pencipta. Yang kita sebutkan tadi sifat-sifatnya yang begitu banyak. Ya, memiliki harta dan memiliki langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, ilmu dia mengatasi segala-galanya, ilmu dia meliputi segala apa yang kita tahu. Ya. Kemudian yang kedua adalah berinfak dengan konsisten, kerana ia pelaburan terbaik dunia dan akhirat. Ini yang kita sebutkan tadi, pinjaman. Setiap apa yang kita infak itu adalah pinjaman. Dan akhir sekali, ikhlas dalam setiap pemberian, kerana dalam rezeki kita adanya rezeki orang lain. Maka dengan itu berakhirlah sesi tadabbur kita pada hari ini, dan
saya ingin mempersilakan Ustaz Tarmizi kita untuk membaca doa. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Arif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di hari 10 hari awal Zulhijjah yang penuh barakah ini ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami, dosa mak ayah kami, dosa ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat mukminin mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, wa ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mana senang hati kami untuk berinfak pada jalan-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang terlalu cintakan dunia, menjauhkan kami dengan akhirat, ya Arhamar Rahimin. Selamatkan, ya Allah, saudara mara kami yang kini berada di tanah suci, ya Arhamar Rahimin, Makkah dan juga Madinah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita belajar hari ini banyak kali kita dengar perkataan infak, infak, infak. Jadi kita nak mengajak ibu ayah semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita aktifkan akaun infak kita, wakaf kita bersama dengan tabung gerakan Al-Quran untuk kita sebarkan Al-Quran, untuk kita menghidupkan masyarakat ataupun ummah yang bersama dengan Al-Quran, belajar dan belajar Al-Quran, dan juga apa juga program-program berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah taala jemput untuk sama-sama infak dan juga wakaf pada tabung gerakan Al-Quran. Jadi Ustaz kata kita dapat akhir pada hari ini. Besok ada lagi kan? Insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah. Jadi teruskan bersama dengan My Quran Time, baca, faham dan amal. Dan jangan lupa untuk ikuti ulangan malam ini dan juga pada pagi besok. Dan pastinya besok kita akan bersama dalam halaman yang baru, pastinya dalam My Quran Time, baca, faham dan amal, insyaAllah. Apa lagi? Assalamualaikum.